Semua orang macam pula Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau bilik itu yang kita tidur, bilik yang kita tidur lalu kita tidak dalam keadaan yang kurang memuaskan, kaki kurang yang kurang cantik lah dari segi pakaian, bagaimana anak kita melihat keadaan kita dan isteri kita, mak dia lah, mak bapak dia buka sana, buka sini malulah. Nah ini yang diajar oleh agama Islam sejak dulu lagi, sejak 1400 tahun sebenarnya ayat ini dah Allah Ta'ala ajar didik anak-anak ini melalui kita sebenarnya. Supaya tahu kat dia, kamu kalau sembilan ayam syukur ni kamu kena minta izin. Seperti mana yang dah kita bincangkan sebelum daripada ini, minta izin ini sama ada kecek dan sebut kita cakap ayah minta izin, kita minta tengok anak sebab syukur ataupun ketuk ketuk ni kalau ulama belajar sama ada kita ketuk dengan tangan ataupun ketuk dengan kan. Apa sebabnya? Tuan sebab kita menghormati orang dalam. Janganlah anak masuk ke bilik tepuk suka ketuk kan. Suka tepuk nyamuk kan. Kalau tepuk lalat tu kita dengan tidur dengan juga. Jadi ketuk dengan kuku ataupun dengan jari. Bagi kita menghormati orang dalam. Sebab kita nak ketuk dengan bos kita biasanya ataupun kita nak ketuk dengan guru misalnya, guru ada di sini, guru dan sebagainya. Dia tak ada penghormatan, jangan ketuk bilik bos, ketuk seperti ketuk kat rumah tuan. Itulah keadaannya lah dalam kita nak beri penghormatan kepada orang lain sebelum subuh. Yang kedua, wahina tadha'una thiyabakum min adh-dhahirah. Yang keduanya iaitu ketika kamu buka pakaian selepas zuhur. Selepas zuhur, selepas tengah hari. Ikutlah. Lepas zahirah ni lepas tengah hari lah. Lepas tengah hari buat apa tuan? Lepas tengah hari pun juga ada. Lepas daripada itu lah. Kadang-kadang kita tidur, namanya tidur baik pula tidur sebelum zuhur. Ini bagi mereka yang nak tambah kekuatan supaya boleh bangun malam. Suara itu tidak tidur, dia tidur sebelum zuhur, dia tidur dan tu malam dia boleh bangun malam. Jadi dia ada kekuatan untuk bangun. Biasanya di mana madrasah agama diajar macam ni dan sebagainya. Mana-mana madrasah tengah hari dia tidur. Sebab petang tu dia nak belajar pula. Yang mereka yang ada posisi pengajian lah. Petang tu dia nak belajar, malam dia nak belajar. Kalau dia nak tidur sikit tuan, disebut sebagai baikulah ini. Atau bagaimana mata dia tahan satu hari sebut dia tidur sikit. Dia tidur sikit lah. Sebenarnya itulah latihan tadi. Jadi waktu ni juga biasanya kita akan tanggal beri baju kita. Biasalah tapi kita di masyarakat kita di Malaysia ini, kalau waktu macam ni kita perlu kat bilik, dia tidur dekat cushion ataupun dekat ini. Yang lain kita lah. Saya waktu ni juga jadi malam bilik. Malam bilik sebab bilik dia lepas. Tapi misalnya tapi orang bagi orang Arab dia nak istilah dia tidur lepak-lepak ni. Dia tidur memang dalam bilik. Bilik ni untuk tidur. Kita masalah kita tu lah, kita biasa dengan badan ni tidur kat luar dengan tak ada baju je. Tak pernah cakap kadang-kadang dengan tak ada sebuah dalam lagi. Bayangkan tidur kan, sungguh dia akan bergerak lagi. Jadi bayangkan anak kita tengok, anak-anak tu tengok, malu lah tuan. Jadi kita akan cerita dia baju lain dengan aurat ini. Buka sana tu, buka sini. Jadi baik tidur dalam bilik lah. Itu yang paling baik sekali lah dalam menyelamatkan keadaan ini. Jadi dua waktu ini iaitu selepas tengah hari. Lepas tengah hari juga kalau anak kita nak masuk bilik, dia boleh minta izin. Ayah nak masuk, ketuk dulu. Kalau dia dah ketuk, kita dah sedia semua, baru masuklah. Gitu. Jangan sembrono masuk pintu tak. Bahaya tu. Kena ajar dia itu. Itu tujuan adab yang diajar Allah Ta'ala ini kepada kita supaya manusia ini beradab dalam hidup dia. Seperti mana dibincangkan kita sebelum ini, bagaimana keadaan izin itu perlu dalam semua keadaan. Nak baca SMS orang pun kena minta izin saja. Suami atau isteri itu kan boleh buka gitu. Ada suami tak kisah, ada isteri kadang-kadang tak kisah kan. Tapi ada suami yang kisah ni, telefon itu tak dikenalkan. Isteri dibuka. Boleh sebab ada saksi. Isteri dia suka tengok kan. Tapi si dalam tu kota ada cawangan mana, cawangan dan
dihasilkan dalam kehidupan ini. Baik. Itu kena minta izin. Jadi kalau kadang-kadang tadi dah besar, kalau dah biasa dengan keizinan ini, apa saja yang dibuat dalam kehidupan ini minta izin. Dia minta izin. Apa saja dalam kehidupan ini semua dia minta izin. Yang ketiganya mimbarni salat isya. Dan ketiganya kata Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sebelum ataupun sebelum silap tengah hari yang subuh lah. Sebelum sembahyang subuh. Mimbarni salat isya. Selepas sembahyang isya. Selepas sembahyang isya. Lepas sembahyang isya ni tuan-tuan, biasa kita masyarakat kita tak tidur awal sangat, dah lepas isya tidur. Dah pada ada. Memang tak ada kot rasa. Biasanya kita akan rehat waktu ni. Kalau lah kita takdirkan kita tidur waktu ni, isya ni panjang. Tak semestinya lepas isya ni kita tidur. Isya ni waktu ni sampai subuh. Jadi katakan pukul 10 ke 11 kita tidur. Biasanya kalau kebanyakan waktu itu, maka pada waktu itu tuan-tuan, anak-anak tadi nak masuk dalam bilik kita minta izin. Lepas sembahyang isyak tadi, lepas sembahyang isyak kita tidur, dia masuk di bilik malam kita minta izin. Setelah waktu itu ialah waktu kita bersama isteri misalnya dan sebagainya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat salah sama Rabbi lakum, dan itulah 3 masa. Aurat ini biasa kita sebut dalam bahasa Melayu terdedah aurat, maksudnya terbuka tempat-tempat yang tak sepatutnya kita lihat. Itu terdedah aurat namanya. Terbuka aurat katakan. Tapi dalam makna di sini itu aurat di sini jadi diberi makna oleh ulama ini 3 masa. 3 masa yang mudah terdedah kita punya aurat ini. Aurat ini dia biasa akan terdedah kepada yang lain. Jadi inilah 3 waktu yang Allah sebut dalam ayat ini untuk kita jaga 3 tempat ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena cuba latih hal ini dalam kehidupan kita, untuk kita ajar kita jadi sangat langsungnya berani dengan keizinan ini. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum. Tak ada dosa pula. Tidak ada dosa. Maksudnya tidak bersalah lah. Kalau kadang-kadang tadi yang selain daripada 3 waktu yang disebut tadi, selain daripada 3 waktu, kalau dia masuk dalam bilik kita ada anak kita yang kecil di berbaring ini, maka tidak ada salah bagi dia selain daripada 3 waktu ini. Pagi ke 9 ke 10 dan sebagainya. Kerana mereka ini anggota daripada keluarga itu yang biasalah masuk bilik, keluar bilik ayah dia biasalah kan. Anak-anak kita yang kecil, kadang-kadang kita tidur dengan dia pula. Anak kita yang kecil kita tidur dengan dia dan sebagainya. Jadi tidak ada salah. Yang penting tuan-tuan, anak-anak nanti kita orang tanya, anak 5 tahun Ustaz, 5 tahun, 4 tahun tak ada akal lagi. Nak jawab mana? Di sini kita akan bincang nanti mengenai dengan kadang-kadang yang diajar ini itu kadang-kadang yang berakal, yang ada akal yang boleh bezakan kanan dan kiri. Kita ada anak kan, dia 5 tahun misalnya, yang 4 tahun, yang 6 tahun, kalau dia boleh membezakan antara keduanya kanan dan kiri, maknanya anak ni boleh diajar, dia faham. Biasa anak kita ni faham, kata lepas tak kan, sedap dia tahu. Kalau sedap dia keluarkan dulu. Tak, kalau sedap dia dalam. Nampak? Biasa dia 5 tahun dah berakal lah. Jadi budak yang berakal yang macam ni kita beritahu dia. Amin, termasuk hidayah untuk jalan. Lama-lama tuan-tuan, kalau kita latih tubi, insya-Allah saya percaya dan saya yakin menjadi perkara yang berjaya lah, insya-Allah. Sebab apa tak bagus ini tuan, sebab ini adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menjawab seruan tadi yang disebut kalimah yang itu orang kalimah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau dia masuk dalam bilik ini bukan 3 waktu yang disebut yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka tidak ada salah. Sebab apa tuan-tuan dan puan, dan sebab apa masing-masing ada hubung rapat di antara yang lain. Bab hukum adalah bab itu maksudnya. Kita ada connection dengan anak kita dan anak juga ada connection dengan ibu dan ayah.
Subhanahu wa taala, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan kepada kita, kadzalika yubayyinullahu lakum. Dan demikian itulah demikian yang disebut oleh Allah Taala dalam ayat-ayat sebelum berkaitan dengan perkara yang perlu berkaitan tadi. Allah Taala nak tegakkan kepada kita, dan sebelum daripada ini tuan-tuan orang jahiliyah, dia dalam keizinan dalam kehidupan ini memang tak ada. Orang jahiliyah yang tuan, dia tidak ada wujudnya keizinan dalam kehidupan rumah tangga. Ikutkan dia. Jadi Allah Taala tekankan ini kepada kita pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan kita hari ini. Dia faham apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia faham kehendak kita dan sebagainya. Hakim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana dalam menetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Lalu ayat seterusnya, ayat yang ke-59 ini, wa idza balagha al-atfalu minkumul huluma. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila balagha, telah sampailah kanak-kanak tadi, telah sampai balik. Telah sampai balik 12, misalnya 16, 17 dan seterusnya, fal yasta'dinu. Maka pada ketika itu anak-anak kita yang dah dewasa ini tuan-tuan, dah balik ini, dia kena minta izin. Dalam rumah juga sebenarnya ada gangguan binatang. Ada datang ke sini dengan dia. Dia tak bayar kita nak cicak dia tadi ada tempat. Jadi anak kita yang dewasa ini yang duduk dengan kita hari ini, maknanya kalau tidak masuk bilik kita, seperti biasa juga kata Allah Subhanahu wa taala, fal yasta'dinu kama yasta'dana alladziina min qablihim. Itu mereka juga kena minta izin sama seperti dengan orang lain minta izin. Dan seperti mana kita bincang sebelum daripada ini, anak kita yang dewasa ni tuan-tuan nak masuk bilik kita, minta izin. Ayah nak masuk bilik, mak nak masuk bilik, kita kecek kita, dan beritahu jangan sembrono dia masuk. Sebab kita nak ajar dia, baguslah tadi zaman maya ni, zaman apa, teknologi moden ini, macam-macam boleh berlaku. Minta izin masuk, kadang-kadang dia cukup ayah dia RM10, RM20, ambil ada kunci kereta, ambil kunci motor, macam-macam boleh berlaku. Itu yang nak kita ajar anak kita ni, minta izin dalam setiap masa dalam kita. Kalau dia tak minta izin, maka dia salah dalam kehidupan dia sebenarnya. Jadi Allah telah menyatakan dalam ayat ini, dia dewasa kena minta izin. Begitu juga dengan kita. Walaupun kita ada hak mutlak kat rumah tu, kita nak masuk bila anak kita yang dewasa ni tuan-tuan, kena minta izin. Maklumlah. Maklumlah. Kalau kita tak minta izin, kita main buka aja, anak kita bertumbuh, anak kita tidur, dan bagai-bagai lagi. Takkan nak kata I'm sorry kan? Bukan bila I'm sorry. Nanti kadang-kadang kita apalah yang ni, ketuklah dulu. Izin dia dulu. Kan? Ketuklah dulu ayah dia jadi malu kita contohkan. Ketuk dulu ayah kadang-kadang ayah dia masuk dia malu lah. Dah izin dia tu. Jadi kita izin juga seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala. Izin semua seperti mana yang disebut tadi lah. Kita nak ikut sebab Allah Ta'ala ni. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah terangkan kepada kamu ini. Sebelum ini kita tak tahu mengenai perkara ini. Allah nak ajar kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimun hakim, dan Allah Taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Para ulama menyatakan dalam kenapa Allah Taala ulang dua kali ayat sama kalau kita tengok dalam Al-Quran itu ayat sama. Menceritakan betapa kuatnya dalam balaghah disebut betapa kuatnya ayat ini yang diulang-ulang. Bukan ini semua ini. Demikian itu Allah Taala dan terangkan